Selamat pagi semua. Hari ini kita nak belajar prinsip perakaunan bab 1. Pengenalan kepada perakaunan. Perakaunan, sub-bidang perakaunan, kerjaya dan badan profesional. Perakaunan. Apa itu perakaunan? Perakaunan merupakan proses penyediaan maklumat tentang kedudukan kewangan sesebuah perniagaan untuk membantu pengguna dalaman dan pengguna luaran membuat keputusan. Dalam ayat ini, apabila dalam exam tanya, kita tak boleh tulis macam panjang ni sebab tak ada masa. Yang keyword dalam ayat ini merupakan kedudukan kewangan. Apa itu perakaunan? Kedudukan kewangan sesuatu perniagaan. Cukup. Perakaunan melibatkan skop yang lebih luas, iaitu meliputi aktiviti mengumpul, menyusun, menyimpan, merekod, melapor, menganalisis, mentafsir, merancang, menilai dan merumus. Simpan kira. Apa itu simpan kira pula? Simpan kira merupakan perekotan urus niaga berdasarkan sistem catatan bergu secara sistematik. Simpan kira meliputi aktiviti mengumpul, menyusun, menyimpan, merekod dan melapor rekod-rekod perakaunan. Kitaran perakaunan. Kitaran perakaunan ini amat penting. Kitaran perakaunan mula dengan dokumen perniagaan, selain itu buku catatan pertama, ledger, imbangan duga, pelarasan, imbangan duga terselaras, catatan penutupan, penyata kewangan. Sekarang kita tengok tujuan kitaran perakaunan, dokumen perniagaan. Bukti bertulis bagi sesuatu urus niaga. Buku catatan pertama, merekodkan butiran urus niaga seperti tarikh, amount dan butiran direkodkan dalam buku catatan pertama. Ledger. Catatan dalam buku catatan pertama dipindahkan ke dalam ledger dengan menggunakan sistem catatan bergu. Imbangan duga. Bagi akhir setiap tahun, akaun dalam ledger akan disenaraikan dalam imbangan duga untuk menguji ketepatan catatan bergu. Pelarasan. Dibuat dalam jurnal am dan dipindahkan ke dalam ledger untuk menentukan baki terkini bagi akaun-akaun berkenaan. Imbangan duga terselaras bertujuan untuk menguji ketepatan catatan bergu dalam ledger. Catatan penutupan, catatan jurnal am dan ledger untuk merekodkan penutupan semua akaun hasil dan akaun belanja. Penyata kewangan disediakan untuk menghitung untung rugi perniagaan bagi suatu tempoh dan untuk melihat kedudukan kewangan perniagaan pada tarikh tertentu. Sub bidang perakaunan, percukaian, perauditan, perakaunan kewangan dan perakaunan pengurusan. Perakaunan kewangan menyediakan pelaporan maklumat perakaunan dalam bentuk penyata kewangan. Perakaunan pengurusan menyediakan maklumat perakaunan untuk pengguna dalaman. Pengauditan meliputi kerja memeriksa dokumen perniagaan dan rekod kewangan untuk mengesahkan rekod maklumat perakaunan adalah betul dan tepat. Percukaian merancang hal-hal percukaian dan menyediakan penyata cukai bagi pihak syarikat. Profession perakaunan, akauntan, juru audil, pengurus dana, penasihat kewangan, ketua pegawai kewangan. Ciri-ciri akauntan sebagai pemimpin, integriti, credibility dan accountability. Etika profession perakaunan, kompetensi, integriti, kerahsiaan, objektiviti dan sifat profesional. Badan Perakaunan, Institute Accountant Malaysia (MIA) menentukan kelayakan seseorang untuk menjadi ahli, menawarkan latihan, pelajaran dan peperiksaan. Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASP) mengambal dan menerbitkan piawaian perakaunan, menyemak dan membaiki piawaian perakaunan sedia ada. Institut Accountant Awam Bertauliah memajukan profession perakaunan melalui latihan dan peperiksaan. CIMA melahirkan akauntan yang mahir dalam bidang pengurusan dan pentadbiran perniagaan. ACCA khusus perakaunan yang memberi pendedahan tentang undang-undang amalan perakaunan. Penyata kewangan dan akaun perdagangan dan untung rugi terdiri daripada akaun perdagangan dan untung rugi, penyata kedudukan kewangan. Tajuk: akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir. Tajuk bagi penyata kedudukan kewangan ialah penyata kedudukan kewangan pada. Yang ini kita akan guna dalam akaun-akaun yang kita akan belajar dalam bab-bab nanti.
Tujuan penyediaan akaun perdagangan dan untung rugi menentukan prestasi perniagaan melalui keuntungan atau kerugian untuk suatu tempoh perakaunan. Dalam ayat ini, prestasi perniagaan merupakan keyword dan benda yang amat penting. Tujuan penyediaan penyata kedudukan kewangan menunjukkan kedudukan kewangan perniagaan. Dalam ayat ini, kedudukan kewangan merupakan keyword. Komponen dalam akaun perdagangan dan untung rugi, jualan bersih, kos jualan, hasil dan belanja. Komponen dalam penyata kedudukan kewangan, aset, liability dan equity pemilik. Ciri kualitatif penyata kewangan, ciri kualiti asas kerelevanan, perwakilan benar, ciri kualiti tertingkat, kebolehbandingan, kebolehfahaman, kebelisuhan dan pemaksaan. Kepentingan penyata kewangan kepada pengguna. A. Pengguna dalaman mengetahui prestasi perniagaan, merancang dan membuat keputusan perniagaan. B. Pengguna luaran meluluskan pinjaman bank, menilai kemampuan perniagaan untuk menjelaskan hutang, mentafsir cukai keuntungan perniagaan, mengetahui prestasi perniagaan untuk membuat keputusan pelaburan. Andaian, prinsip dan batasan dalam perakaunan. Andaian. A. Entiti berasingan. Apa itu entiti berasingan? Pemilih dan perniagaan merupakan dua pihak yang berasingan. Urus niaga peribadi tidak direkod sebagai urus niaga perniagaan. B. Usaha berterusan. Perniagaan dianggap mempunyai hayat yang berterusan untuk jangka masa yang tidak terbatas dan tidak dibuburkan dalam jangka pendek. C. Wang sebagai ukuran. Harga item yang boleh dinilaikan dalam bentuk wang direkodkan dalam buku akaun. D. Tempoh perakaunan. Hanya perniagaan dibahagikan kepada tempoh yang sama dan tetap untuk mengukur prestasi perniagaan. Andaian, prinsip dan batasan dalam perakaunan merupakan benda yang amat penting. Yang ini akan keluar dalam exam nanti. Panduan ringkas untuk andaian ialah ATW. A. Andaian. T. Tempoh. E. Entiti. W. Wang. U. Usaha. Prinsip perakaunan. A. Pengiktirafan hasil dan belanja. Semua hasil mesti dipandangkan dengan belanja dalam suatu tempoh perakaunan untuk mencari keuntungan bagi tempoh berkenaan. B. Prinsip kos. Hurus niaga direkodkan berasaskan kos belian pada tarikh belian tersebut walaupun nilai semasa telah berubah. C. Ketekalan. Hasil perakaunan yang serupa direkodkan dengan kaedah yang sama konsisten pada setiap tempoh perakaunan. Batasan perakaunan. A. Kos manfaat. Kos penyediaan maklumat mestilah tidak melebihi nilai maklumat. Memastikan pendapatan yang optimum dari kos yang minima untuk menjamin untung bersih yang lebih tinggi. Seterusnya, kita akan belajar tentang entiti perniagaan. Entiti perniagaan terdiri daripada milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad dan koperasi. Milikan tunggal, milikannya satu orang perniaga sahaja. Dalam perkongsian pula, 2 hingga 20 orang pekongsi biasa, 2 hingga 50 orang pekongsi profesion. Dalam syarikat berhad, 2 hingga 50 orang pemegang share, syarikat sendirian berhad. Dalam koperasi pula, tiada had, bilangan minimum anggota ialah 50 orang. Dalam aspek milikan tunggal, satu orang perniaga sahaja, perkongsian, 2 hingga 20 orang perkongsi biasa, 2 hingga 50 orang perkongsi profesional. Dalam syarikat berhad pula, 2 hingga 50 orang pemegang share. Dalam koperasi tiada terhad, minimum dia anggota 50 orang. Dalam aspek liability pula, milikan tunggalnya tiada terhad. Perkongsian pula tiada terhad. Dalam syarikat berhad, terhad kepada jumlah saham yang dilaporkan. Dalam koperasi, terhad kepada sumbangan saham anggota. Dalam aspek penubuhan undang-undang, milikan tunggal didaftarkan dengan pendaftaran perniagaan, Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Dalam perkongsian pula, ditubuhkan di bawah Akta Perkongsian 1961, didaftarkan dengan pendaftaran perniagaan. Dalam syarikat berhad, ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 2016, didaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Dalam koperasi, ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993. Perkataan koperasi dan berhad mesti menjadi namanya.
Dalam aspek segi pengurusan pula, milikan tunggal pemilik sendiri dan dibantu oleh ahli keluarga. Milikan tunggal ni usually dia dalam yang gerai ke, kedai ke macam tu. Perkongsian pula, perkongsi aktif. Syarikat berhad, lembaga pengarah yang dilantik dalam mesyuarat agung. Koperasi, anggota lembaga koperasi yang dilantik dalam mesyuarat agung. Syarikat berhad dan koperasi, pengurusan dia akan dimilik dalam mesyuarat agung. Dalam milikan tunggal, itu pemilik sendiri dan dibantu oleh ahli keluarga sendiri. Dalam aspek modal, milikan tunggal disumbang oleh pemilik sendiri. Milikan tunggal ni macam gerai-gerai, kedai-kedai itu saja. Itu pemilik sendiri yang dia akan sumbang, yang dia buat semua modal itu. Perkongsian disumbang oleh pekongsi-pengongsi. Ini yang pemegang share tersebut, dia akan kongsi dia punya duit modal. Syarikat berhad diperoleh daripada pelabur oleh pemegang share. Ini pun yang sama seperti perkongsian, ada syarikat berhad, pemegang share, pekongsi-pekongsi. Koperasi diperoleh daripada caruman anggota koperasi, fee masuk dan jualan saham. Seterusnya kita pergi aspek hayat perniagaan. Milikan tunggal tidak berterusan. Sekiranya kedai itu tutup, dia tak terus. Perkongsian dia berterusan, syarikat berhad dia berterusan, koperasi dia berterusan. Keuntungan milikan tunggal dinikmati oleh pemilik sendiri sahaja, sebab dia tu kedai sendiri kan, so dia nikmati oleh pemilik sendiri sahaja. Perkongsian diagih kepada pekongsi mengikut ikatan perjanjian perkongsian, yang itu yang apa, yang saham tu ke, yang share tu ke, macam tu perkongsian. Syarikat berhad, pemegang share menikmati keuntungan dalam bentuk dividen. Dividen ni yang ni share yang dia jual dan dapat dividen tu yang didapat oleh pemegang share. Koperasi, ahli menikmati keuntungan dalam bentuk dividen. Koperasi dan syarikat berhad yang sepatutnya sama saja tapi bukan sama. Yang segelintir yang sama. Segelintir saja yang sama. Aspek cukai, milikan tunggal. Pemilik dikenakan cukai pendapatan per seorang. Dia seorang yang dikenakan cukai. Perkongsian, setiap pekongsi dikenakan cukai pendapatan per seorang. Setiap pekongsi itu dikenakan cukai, dia kena bayar cukai. Syarikat berhad, keuntungan syarikat dikenakan cukai pendapatan syarikat. Kadar cukai ditetapkan dalam belanjawan negara. Koperasi, keuntungan perniagaan dikecualikan cukai. Koperasi itu dikecualikan cukai, yang lain itu dikenakan cukai. Itu sahaja daripada bab 1 tingkatan 4 prinsip perakaunan. Saya akan berjumpa dengan awak dalam video-video berkenaan tentang pelajaran. Terima kasih. Sila subscribe. Jumpa lagi.